Kemudian disambung oleh Rasulullah. Dan inilah sebenarnya yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya mereka ini sebenarnya tidak beriman pun kepada Allah, dan merekalah yang telah melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Dengarlah, sesungguhnya syirik jenis ini lebih halus daripada butiran-butiran pasir. Syirik jenis mana? Syirik jenis riak ni lah. Inilah disebut syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali tu hak jelas, hak terang. Sembah matahari, syirik jali. Sembah patung, syirik jali. Sembah berhala, syirik jali. Sembah batu, sembah hak kita nampak jelas kesyirikan dia, tu syirik jali. Bukan syirik tu dibuat oleh orang yang bernama jali dah. Syirik khafi hak halus, riak. Ramai tak orang buat macam ni? Ramai tak orang buat macam ni? Ramai. Antara lain takabur. Apa dia takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Lawan benda hak, tentang benda benar, dan meremeh-remehkan manusia, merendah-rendahkan manusia lain, jadilah dia takabur. Setakat lawan tak takabur lagi. Bila dia buat yang kedua, jadi takabur. Contoh, saya ni buat satu benda, mungkin lalai, mungkin tak perasan, mungkin saja-saja buat satu benda yang agama larang, syarak marah, Islam tak suka. Tiba-tiba mari seorang pakcik, dia pun habaq, pakcik ni ustaz bukannya alim sangat, bukannya ada ilmu pun, tapi hak pakcik duk belajar, hak pakcik duk ada, hak ustaz buat ni tak betul, hak ustaz buat ni agama tak suka, hak ustaz buat ni syarak marah. Bila orang datang dalam keadaan kita tak teringat, tak perasan, tersalah, bila orang tegur tu, apa sepatut yang kita buat? Sepatutnya, oh terima kasih pakcik, datang ni pakcik tegur, pakcik mengingatkan saya tak perasan, saya tak ingat, saya tak tu. Kalau tidak, lagi jauhlah saya. Terima kasih pakcik kerana ingatkan saya. Patutnya. Tapi yang selalu dibuat ialah batarul haq. Bila mana biasanya orang yang tegur kita tu level kita berasa bawah kita, kita lagi tinggi level. Pakcik ni siapa? Pakcik buat apa yang pakcik pegang, pakcik buat apa yang pakcik percaya, saya buat apa yang saya pegang, saya buat apa yang saya percaya. Pakcik hal pakcik, saya hal saya, jangan ganggu. Saya tak ganggu pakcik, pakcik jangan ganggu saya. Hal ni dia lawan kebenaran. Kita cakap dalam ni, dalam konteks memang hak kita buat ni salah, orang tegur tu betul salah. Betul salah kita. Kita cakap macam ni, dia tak jatuh lagi takabur. Sebab baru lawan. Sebab apa biasa orang lawan? Sebab satu lagi duduk sekali dengan dia. Apa dia? Ego. Terus terang saya cakap depan tuan-tuan puan-puan, ego ni biar duduk di Yamaha cukup. Faham tak maksud saya? Ego ni biar duduk di motor Yamaha saja. Yamaha ego tu. Dengan kita, dengan orang tak payahlah nak buh benda ni. Bila ada ego, maka hak keluar tu. Nombor 2, ghamtun nas, merendah-rendah dan memperlekehkan manusia lain, baru dia jadi takabur. Kita dah sebut benda tadi dah. Hal pakcik, hal saya. Berhenti setakat tu okey lagi. Bila dia tambah, pakcik ni siapa? Darjah 3 pun tak lepas. Saya PhD ada 3. Gaji saya 20,000, gaji pakcik basic pun 300. Saya putih, pakcik hitam. Saya tinggi, pakcik rendah. Saya kurus, pakcik gemuk. Saya handsome, pakcik bodoh. Start keluar ayat macam ni, itulah takabur. Saya cerdik, pakcik tak pandai. Kita lawan dulu tadi, kita seolah-olah bantah dia tegur, berhenti setakat tu, okey lagi. Tapi bila kita start perendah dan peleceh orang lain, tegur kita, itulah takabur. Keluar ayat-ayat macam tadi, takabur lah tu. Tengok dulu Iblis. Iblis, bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, kalau setakat dia kata, saya tak mau sujud, berhenti situ. Saya tak mau sujud dekat Adam. Hak nak jadi takabur sebab apa?
Sebab lepas saya tak mau sujud, dia mula start dengan ayat, aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Aku dah berpuluh ribu tahun beribadat, dia satu ibadat pun tak buat lagi. Aku kamu kurniakan ilmu hak macam-macam, dia ilmu apa yang ada pada dia, entah. Kalau setakat Allah suruh dulu, dia kata aku tak mau sujud, berhenti. Tapi bila dia start buat ayat peleceh tadi, itulah takabur. Maka layak atau tidak laknat Allah atas dia? Layak. Jadi jangan buat cerita macam ni. Kita lawan, lepas tu kita peleceh orang, kita hina orang, kita maki orang. Inilah kadang-kadang kita bercakap pasal sunnah, hak ni pun tak lepas ni. Okey, kembali kepada cerita asal lah. Tadi kebetulan je masuk cerita syahadat dah. Dia corner kot syahadat, dia keluar syahadat. Ni kembali balik U-turn kepada Hanzalah. Bila Hanzalah wafat, berapa orang dalam sejarah sahabat yang wafat perang Uhud? Perang Uhud, berapa sahabat wafat? 70 orang sahabat wafat. Termasuk pak saudara Nabi lah, Hamzah. Baik. Bila sahabat-sahabat ni wafat, sahabat-sahabat yang hidup, hak cedera dibantu, hak berdarah, hak majruh semua dirawat apa semua, lepas tu dah disetkan dah. Bilang 70 orang wafat. Dan cara pengemumian mereka ni, dalam sejarah sebut, ada sahabat tu yang dia wafat seorang. Bila dia seorang, lepas tu hak lain tu jauh. Jadi hak ni Rasulullah akan kebumikan dia seorang dalam satu liang. Maksudnya gali satu liang, dia seorang. Tapi bila pergi tempat lain, ada kebetulan dekat-dekat sahabat yang wafat, yang syuhada ni dua. Contoh, seorang dekat sini, seorang dekat sini, dekat. Rasulullah akan letak dua orang ni dalam satu liang. Bila pergi lagi ada dekat tiga contoh. Rasulullah akan letak tiga dalam satu liang. Jadi ada sahabat perang Uhud ni, seorang satu liang, dua orang satu liang, tiga orang satu liang, ikut keadaan mereka wafat. Rasulullah biasa akan tanam mereka di tempat mereka tu sendiri syahid. Sebelum ni dah dicamkan mayat Hanzalah bin Rahib. Tapi bila sampai masa dia, mayat dia dah tak ada kat situ. Tadi Hanzalah ada duduk sini, tak ada dah. Mana mayat dia? Ada orang ambil ke? Ada orang seret ke? Ada orang pergi letak tempat lain ke? Ada orang pindah ke? Pergi mana mayat Hanzalah? Inilah yang sabda Rasulullah, sesungguhnya aku melihat malaikat-malaikat turun daripada langit dan memandikan jenazah Hanzalah dengan air daripada awan di dalam bekas berdulang perak. Siapa yang mandi dia? Malaikat. Kenapa? Mayat Hanzalah dicari dan akhirnya ditemui di atas sedikit tempat yang agak tinggi, jauh pada orang. Dalam keadaan sahabat jumpa tu, rambut dia ni masih ada rintik-rintik air, seolah orang baru tengok kita keluar tandas lah, baru mandi, muka, tubuh semua masih basah. Seolah-olah gambaran dia, sahabat yang nama Hanzalah ni baru diselesaikan mandi oleh seseorang ataupun individu tertentu. Lalu bila jadi benda ni, mereka habaq dekat Nabi. Nabi suruh balik, pergi ke Madinah, tanya isteri dia, apa cerita pasal Hanzalah ni sehingga dia dapat kemuliaan dan keistimewaan macam ni. Jadi sahabat pun pilih. Antara sahabat yang ada tu Abu Sa'id Sa'idi. Bila jumpa isteri Hanzalah, siapa isteri Hanzalah ni? Isteri Hanzalah nama dia Jamilah. Jamilah binti Ubay bin Salul. Dia ni adik ketua munafik Mekah, ketua munafik di Madinah. Siapa ketua munafikin Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bini Hanzalah ni adik Abdullah tu, Jamilah binti Ubay bin Salul. Tapi abang-abang lah, itu hal dia, munafik dia. Tapi adik dia ni muslimah yang beriman, muslimah yang solehah. Bila jumpa isteri Hanzalah, nombor satu mereka nak habaq Hanzalah dah syahid. Itulah paling penting pun kita nak habaq. Bila suami dia pergi perang, bila suami dia pergi jihad fi sabilillah, perkara nombor satu yang kita kena habaq keadaan suami tu. Ni nak habaq ni suami kamu ni.
Kita jangan pula duk cerita hak awal tu, cerita hak tak tahu mati ke hidup tu, cerita hak hebat-hebat dulu. Orang tak tahu lagi suami dia mati ke hidup. Lepas tu last cerita baru sebenarnya suami kamu dah mati. Dia happy. Allah, mati dah. Habaq nombor satu hidup dengan mati lu. Sebenarnya suami dah syahid, suami dah wafat. Okey, bila dia dah terima suami dia dah wafat, nombor dua cerita apa yang berlaku kat dia tu. Orang lain pun ada wafat, sahabat lain ada wafat, tapi suami kamu ni kes dia macam ni, macam dimandikan, batu Rasulullah bersabda, mayat dia tu dah hilang dari tempat asal, macam ni cerita keadaan dia. Yang ketiga baru tanya, apa sebenarnya yang dia jadi macam ni? Rasulullah suruh tanya ni. Dia pun habaq lah. Yang ni pun sahabat tahu sebenarnya. Rupa-rupanya Hanzalah bin Rabi' kahwin dengan Jamilah tu sehari sebelum berlangsungnya perang Uhud. Contohlah kita kata perang Uhud esok, hari ni mereka kahwin. Jadi sebenarnya persediaan perang Uhud tu musuh dah di luar, lama dah datang. Bukan kata hari ni musuh datang, Islam keluar perang, tak. Sebelum Islam keluar ke medan Uhud, musuh dah duduk di luar kota Madinah berhari-hari. Bahkan sejarah perang Uhud mereka dah tawan beberapa kampung pun. Mereka dah tawan beberapa kampung di luar kota Madinah. Jadi dalam kes tu mereka sedang buat persediaan. Jadi sepatut dia kahwin siang hari tu. Bila Hanzalah tengok Rasulullah dan sahabat ni agak sibuk kan, nak perang kan, sibuk. Jadi dia pun jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni sepatutnya kahwin hari ni, siang ni, tapi sebab tengok nampak sibuk, tak apalah, malam ni pun tak apa. Maksudnya dia kata kalau Rasulullah nak akad nikah dia malam ni, kerana kesibukan di siang ni pun tak apa. Jadi Rasulullah kata tak apa, angkat hari ni juga. Jadi akad siang tu, jadi malam tu adalah fatrah, kita sebut honeymoon lah, orang baru kahwin, bulan madu. Jadi dia bersamalah dengan isteri dia malam tu. Jadi tengah malam tu tabuh dipukul, tang 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 tang, hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Dia pun hak baru lepas bersama dengan isteri dia, dengar hayya alal jihad, pakai bangun, keluar daripada kamar pengantin, pakai baju, selit pedang, pakai apa yang patut sebagai seorang nak pergi perang, pilah. Tanpa sepat, mandi junub. Tadi dia bersama isteri dia, dia dalam keadaan janabah, junub. Tapi dengar perang ni, pakai baju, terus keluar nak pergi berjihadnya. Isteri dia tahan dia. Dia kata, tak boleh ke kamu bertolak bersama sahabat lain awal pagi esok, malam ni tunggulah, kita pun baru kahwin. Seolah-olah isteri dia minta demikian. Tapi dia kata apa dekat isteri dia? Doakan kejayaan kami, doakan kejayaan Rasulullah dan Islam, dan juga suami kamu. Cuma dia nak sebut pendirian dia dalam soal ni. Dalam bab meraih syurga Allah, tidak ada nanti-nanti di sisi Hanzalah. Cerita apa bab nak raih syurga Allah, tak ada tapi-tapi, tak ada nanti-nanti, tak ada kemudian-kemudian. Contoh dari isu tadi, tang-tang saja seolah-olah jihad, pakai keluar. Tak ada kata esok ke, tengah hari sikit ke, tak ada. Dan bila dia keluar, dia syahid dalam keadaan tak mandi junub lagi. Sebab itulah kemuliaan dia dimandikan malaikat. Kalau nak kira mulia, 69 sahabat lain yang syahid tak ada mulia ke? Tak ada mulia ke berbanding dia yang dimandikan? 69 lagi sahabat Nabi syahid, sahabat-sahabat besar. Hamzah tu lebih awal sebenarnya Nabi mimpi. Masa duduk dalam satu dusun lagi Nabi mimpi, malam tu malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Hamzah tak mati lagi. Esok nak perang, hak Hamzah mati, malam tu duduk di dusun, Nabi dah mimpi malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Tapi Nabi tak ceritalah. Biasanya kalau macam ni kita pun payah nak cerita tak. Sahabat pergi perang sekali ni dengan abang ni, tapi saya mimpi dah abang ni akan mati esok. Nak habaq ke dia ni? Agak-agak kalau habaq dia tak mau pergi perang ke tak? Dan mimpi hari ni hang memang syahid dah. Oh, aku syahid hari ni, tak jadi pergi. Apa mungkin itu berlaku kalau kita kata kalau hang pergi perang hari ni mati. Jadi dia tak akan mencintai syahid tu. Dah syahid tu satu kemuliaan, tak payah habaq lah. Okey, tu kes tu. Baik, bila dah diberitahu, itulah antaranya. Sahabat lain tak ada mulia, mulialah mereka mati syahid, akan dapat ganjaran. Ada kemuliaan lain lah berbanding dengan tu tadi. Tapi satu benda lah, jangan duk buat macam ni pula.
kalau ni satu kelebihan. Kadang-kadang saya pun nak bersikap seperti Hanzalah juga, tak ada menunda-nunda bab kebaikan. Selalu datang kerja pukul 8.30, hari itu pukul 7. Nak cakap tak ada menunda-nunda bab kerja. Satu benda saya tiru Hanzalah, semalam patut mandi wajib, ni tak mandi wajib lagi ni. Mari kerja pakai baju tak ada mandi wajib, mandi biasa saja, tak payahlah nak buat lagu tu. Harap-harapnya kalau aksiden tengah jalan, mati syahid saja. Lepas tu malaikat mari mandi wajib. Konon-kononnya. Jangan duk buat cerita tak ada pasal lagu tu. Ni contoh. Nak cakap kemuliaan dia yang Allah dapat. Dia diberi gelaran Ghasilul Malaikah. Pemuda syurga yang dimandikan oleh malaikat. Dan dia jadi kebanggaan kaum dia, Aus dari suku Ansar.